Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Lia. Melalui video ini, Cikgu akan mengajar kamu kaedah mengesan fokus rumusan khusus untuk mata pelajaran Bahasa Melayu SPM KSSM. Sebelum itu, jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video Cikgu ya. Apakah itu fokus soalan? Ya pelajar, dalam arahan soalan mengikut format KSSM, tugasan atau fokus tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Fokus ialah tugasan yang perlu dikesan sendiri oleh pelajar dalam semua bahan. Pelajar juga boleh diuji untuk mengesan 2 atau 3 fokus daripada semua bahan. Fokus-fokus inilah yang akan ditulis oleh pelajar dalam pendahuluan dan melalui fokus ini juga pelajar akan mengenal pasti isi-isi utama rumusan. Ada kalanya, pelajar mudah untuk mengesan kata kunci atau fokus yang dikemukakan dalam bahan. Hal ini demikian kerana kata kunci atau fokus itu jelas ditunjukkan dalam ayat. Tentu pelajar masih ingatkan, cikgu pernah mengajar kamu teknik hayat, satu kaedah untuk mengingat kelompok kata kunci yang sama maksud atau bersinonim. Baik pelajar, kita lihat pada ayat contoh yang pertama. Selain itu, sikap manusia yang mementingkan diri juga menjadi punca kejadian jerebu. Dalam ayat yang pertama ini, mudah bagi pelajar untuk mengesan kata kunci atau fokus dalam ayat tersebut, iaitu perkataan punca. Begitu juga dalam ayat contoh yang kedua. Ya, kata kuncinya ialah mengakibatkan. Begitulah seterusnya untuk ayat yang ketiga, kata kunci langkah, dan dalam ayat keempat, kata kunci kepentingan. Seterusnya pelajar, cikgu akan terangkan tentang kata kunci atau fokus yang tidak ditunjukkan dalam ayat dan pelajar perlu menganalisis ayat tersebut. Ya? Baik, kita lihat pada ayat contoh yang pertama. Tidak dapat dinafikan, amalan membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Dalam ayat yang pertama ini, sudah pasti pelajar tidak dapat mengesan dengan jelas kata kunci yang dikemukakan. Begitu juga dalam ayat contoh yang kedua. Penggunaan dan kemahiran bahasa mampu meningkatkan daya saing dan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Ayat ketiga, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan membolehkan pelajar yang menuturkan dan menggunakan bahasa Melayu dengan baik untuk menguasai pelbagai bidang ilmu. Ayat keempat, coronavirus ialah sejenis virus yang membawa penyakit pernafasan kepada haiwan dan manusia. Jadi bagaimana kita nak menganalisis ayat-ayat ini pelajar dan seterusnya mengesan kata kunci yang dikemukakan dalam ayat itu? Ayo kita belajar. Untuk kata kunci langkah, pelajar boleh merujuk perkataan-perkataan tertentu dalam petikan sebagai penanda kata kunci tersebut. Dalam jadual ini, cikgu telah senaraikan perkataan-perkataan yang boleh kita katakan sebagai penanda kata kunci langkah. Perlu, perlulah, hendak, hendaklah, wajar, wajarlah, harus, haruslah, mesti, mestilah, boleh, bolehlah, patut, sepatutnya, harap, diharapkan, diminta, telah. Semua perkataan ini sekiranya pelajar boleh mengesannya dalam ayat yang telah dibaca oleh pelajar dalam petikan, maka pelajar bolehlah mengatakan ayat itu mengandungi kata kunci langkah. Kita sama-sama lihat ayat-ayat contoh ini. Masyarakat hendaklah sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP agar pandemik COVID-19 segera berakhir.
Penerapan elemen pembelajaran yang menyeronokkan wajar dilaksanakan oleh guru agar murid berminat untuk belajar dalam talian. Keceriaan kelas dan bangunan sekolah perlulah dipertingkat dengan pelbagai mural yang berunsur motivasi. Setiap individu diminta agar kerap membasuh tangan dengan air dan sabun untuk mencegah penularan COVID-19. Ya, pelajar, dalam keempat-empat ayat ini mengandungi penanda, mengandungi perkataan-perkataan yang menjadi penanda bagi kata kunci atau fokus langkah. Untuk kata kunci punca pula, pelajar boleh merujuk perkataan-perkataan yang cikgu paparkan ini sebagai penanda kata kunci tersebut. Ya, perkataan kerana, menyumbang, mengundang, pencetus, tercetus, didorong oleh, mendorong, akibat daripada, terjadi akibat, wujud akibat, alasan. Berikut ialah contoh-contoh ayat yang mengandungi perkataan-perkataan yang menjadi penanda bagi kata kunci punca. Ya, sebagai contoh, ayat pertama, pembakaran terbuka turut menyumbang kepada pencemaran udara. Ayat kedua, fenomena ini terjadi akibat zarah, debu dan asap yang terampai pada cuaca yang kering. Ayat ketiga, antara pencetus utama yang menyebabkan kebakaran ialah kecuaian. Ayat keempat, pertumbuhan ekonomi selalunya didorong oleh peningkatan produktiviti yang melibatkan penghasilan lebih banyak barang dan perkhidmatan. Kita boleh lihat dengan jelas di sini pelajar, perkataan-perkataan yang cikgu tandai dengan warna merah ialah perkataan-perkataan yang menjadi penanda bagi kata kunci punca. Seterusnya, penanda untuk kata kunci faedah. Cikgu ada senaraikan 5 perkataan di sini yang boleh pelajar rujuk dalam ayat sebagai penanda yang menunjukkan kata kunci faedah. Ya, perkataan dapat, boleh, membolehkan, akan, mampu. Dalam paparan ini, cikgu tunjukkan ayat-ayat contoh yang mengandungi perkataan-perkataan yang menjadi penanda bagi kata kunci faedah. Lihat ayat yang pertama. Tidak dapat dinafikan amalan membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Dalam ayat ini, perkataan dapat itu menjadi penanda bagi kata kunci faedah. Begitulah juga untuk ayat-ayat yang seterusnya pelajar seperti perkataan akan, membolehkan dan mampu. Pelajar, ini pula ialah perkataan-perkataan yang boleh kita jadikan penanda sebagai kata kunci kesan. Perkataan kebaikan, keburukan, menyebabkan, menjadi, menjadikan, mendatangkan, membawa. Dalam ayat-ayat contoh yang cikgu paparkan ini, kita lihat pada ayat yang pertama sahaja ya pelajar. Hal ini menyebabkan cuaca menjadi kering dan kemarau. Lihat pada perkataan menyebabkan yang cikgu tandai dengan warna merah. Seterusnya ayat kedua. Coronavirus ialah sejenis virus yang membawa penyakit pernafasan kepada haiwan dan manusia. Perkataan membawa. Begitulah seterusnya untuk ayat-ayat yang lainnya, perkataan menjadi dan mendatangkan. Sudah tiba masanya untuk menguji kefahaman pelajar. Baik pelajar, sila analisis ayat-ayat ini dan kenal pasti fokus soalan atau kata kunci yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Pelajar boleh hentikan seketika video cikgu untuk memberi ruang masa kepada pelajar untuk menjawab latihan ini. Sila jawab dengan tenang. Ya, inilah jawapan bagi latihan tadi.
Bagaimana pelajar? Sama tak jawapan kamu dengan jawapan cikgu? Alhamdulillah, tahniah, bagus kepada mereka yang boleh menjawab semua soalan dengan betul. Bagi mereka yang masih belum faham, jangan bimbang, ulang balik video cikgu, belajar semula dan insya-Allah kamu boleh. Kamu boleh hentikan seketika video ini untuk menyimak jawapan kamu ya pelajar. Alhamdulillah, mudah kan pelajar? Jadi cikgu harap pelajar boleh gunakan kaedah ini dalam mengesan kata kunci yang menjadi fokus soalan rumusan. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua pelajar yang cikgu sayangi. Jumpa lagi di segmen yang lain nanti. Bye!